minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bil ummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Wa ba'd. Syukur kepada Allah di atas kesempatan ruang waktu kita diberikan peluang untuk terus membaca potongan hadis-hadis yang berbaki dalam silsilah yang kedua ini. Dan insya-Allah hari ini kita masuk ayat yang ke-7 kan? Ayat ke-7. Dan syukur kepada Allah masa saya di Madinah masa buat umrah baru ni, Allah beri kesempatan untuk siapkan silsilah yang nombor 4 di depan Kubah Al-Khadra. Dalam tak boleh, bagi marah kan? Keluar pukul 2 pagi pergi, orang semua dengan tidur pergi duduk tutup menghadap Kubah Al-Khadra. Dekat pintu di atas kubah tu yang dikatakan banyak orang tu selalu itu pintu kan? Itu pintu yang dibuat pada zaman pada setelah kewafatan Nabi. Pada ketika itu Sayyidatuna Aisyah masih ada lagi. Yang kalau tengok orang banyak kata kononnya ada orang nak curi jasad Nabi ke benda lah, terus terlekat situ tak bisa keluarkan. Dia terus terlekat di Kubah Khadra. Tak, itu sebenarnya pintu yang dibuat pada zaman Sayyidatuna Aisyah. Masa tu berlaku kemarau yang sangat teruk sampai hujan tak turun. Jadi orang pakat mengadu pada Sayyidatuna Aisyah, kita buat macam mana ni hujan tak turun di Madinah kan? Sayyidatuna Aisyah kata, apa kata kita buka pintu, kita buat satu pintu berhadapan betul dengan wajahnya Nabi dikebumikan. Lepas tu atas kubah, apa kata kita buat pintu tu tentang dengan wajah Nabi, supaya di antara langit dengan wajah Nabi tiada yang menghalang. Moga-moga dengan keberkatan Nabi hujan turun. Akhirnya dia buat buka hujan turun. Buka hujan turun. Benda itu berlaku pada zaman Sayyidatuna Aisyah. Saya dapat tadi masa pergi ke Madinah baru ni, Ustaz Nazrul dia ada beli satu buku Al-Kawakib Ad-Durriyah ke. Satu buku besar lah, cerita pasal tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi sejarah dalam Masjid Nabi di sini. Antaranya dia sebut pasal itu. Jadi benda itu berlaku pada zaman Sayyidatuna Aisyah. Orang ingin mengambil keberkatan Nabi, dibuka pintu itu dengan sebab itu turunnya. Tugas kubur. Saya pergi tengok kecil je. Bila gambar dari YouTube dia fokus, ataupun dalam gambar di Facebook dia fokus macam besar. Nampak macam banyak orang. Kecil kan? Kecil sangat orang. Orang pintu kan? Jadi saya berhadapan dengan pintu tu dalam pukul 2 pagi. 2 pagi saya tulis siap-siapkan benda ni. Dan sempatlah menulis hadis-hadis yang terakhir tu berhadapan dengan Raudhah menghadap ke makam Nabi. Sebab kita nak duduk depan makam Nabi tak bagi. Jadi kita duduk depan Raudhah tu, kita menghadap tu sikit. Saya menulis menghadap ke makam Nabi dan laptop tak boleh bawa kan? Laptop tak boleh bawa pula masuk dalam masjid Nabi. Buat kertas lah, tulis hadis, buat kertas. Lepas tu, ya Allah, apa yang terbaik keluarlah. Jadi daripada otak saya, dah apa yang Tuhan bagi macam tu. Jadi akhirnya saya dapat selesaikan berhadapan dengan kubah Nabi. Alhamdulillah, syukur semua masa seronok Cuma di saat-saat dekat subuh tu kena merasi lah. Saya pasal dia lama ada macam 2-3 orang duduk belakang saya buat dono je. Akhirnya dia pacul depan saya. Dia kata, buat apa ni? Tengok ada buat laptop lah, buka laptop dengan kawan menulis itu. Buat apa ni? Saya kata, saya terjemah hadis. Dia kata, hadis Sahih kan? Sahih, saya Bukhari. Lepas tu dia kata, okey, awak jangan menghadap ni kubur, jangan menghadap kubur, menghadap tempat lain, pergi tempat lain. Saya kata, saya duduk tepi, saya tunjuk satu tempat dekat sikit lah. Boleh saya duduk kat situ? Dia kata, boleh, duduk jauh sana tu. Dia tunjuk ke atas. Terus saya pun jalan, tak nak buat bising kan, bagi kita bergaduh, dia tak siap lah kubur je kan. Lepas tu, saya jauh sikit, saya pun duduk dekat lagak, tapi menghadap dia ke tempat lain. Alhamdulillah lah, dapat siap. Silsilah yang 4 jari siap di Madinah Munawwarah di Habib Rasulullah. Cuma nombor 3 tak siap. Sebab orang ada kawan nak buat, ada sahabat saya nak buat, tapi dia tak siap-siap kali. Saya dah siap nombor 4 lah. Kita urus berkenaan dengan mandi junub. Silsilah yang ketiga berkenaan dengan kitab wudu, hadis-hadis yang membicarakan pasal wudu. Jadi gamaknya saya juga kena buat tu.
ataupun ada kawan-kawan yang tengah buat ahlan wa sahlan. Okey, syukur kepada Tuhan, Allah Taala mudahkan. Kalau dia kata kita dan baca yang ketiga, kita baca yang ketiga. Tak, dan kita lompat yang empat. Habis lompat kita masuk yang ketiga dah. Okey. Baik, hari ini insyaAllah kita akan masuk pada hadis yang ketujuh, yang menceritakan tentang Allah ni bila mahu mencabut ilmu, dicabut dengan kematian para ulama. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih al-Rabbi. Hadis ketujuh, Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara menghilangkan daripada ingatan. Okay. Itu bukan cara penghilangan ilmu di akhir zaman ini. Isnadil al-muttasil al-masyayikhina jazahumullahu anna khairul jazaa ila al-imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa minhu ila Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama hatta idza lam yubqi 'aliman wa fi riwayah hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi 'ilmin fadallu wa adallu. Ini baca sekali lagi. Ruwina an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu atau kama qala al-habibul mustafa sayyidul awwalin wal akhirin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, terjemahan kepada hadis ini daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menggenggam ilmu dengan cara mencabutnya daripada para hamba. Qabad ni maksud dia saya genggam, maksud dia Allah tidak akan cabut ilmu. Allah tidak bertangan, tapi digunakan istilah genggam. Umpama kalau kita nak ambil itu benda, kita akan ambil dan kita akan pegang benda tu. Jadi dianggap ilmu tu tidak dicabut dengan Allah ambil dan genggam. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Ini dia sini gaya bahasa lah, tapi hakikatnya Allah langsung tidak beranggota. Maha suci Allah daripada beranggota seperti makhluk. Sesungguhnya Allah tidak akan menggenggam ilmu dengan cara mencabutnya daripada para hamba. Sebaliknya Allah akan menggenggam ilmu dengan cara dia menggenggam para ulama. Maksudnya diambil nyawa para ulama. Mati orang alim, matilah. Apa yang ada dalam dada dia. Sehinggalah Allah tidak mengekalkan seorang ulama tu. Subhanallah. Satu hari nanti akan berlaku sampai langsung tak ulama. Habis. Tidak ada langsung orang yang mengetahui tentang hukum hakam. Tidak ada seorang ulama, semua bahkan diwafatkan oleh Allah SWT. Maka ketika itu manusia akan mengambil kepala-kepala yang bodoh, ru'usan juhalan. Dalam satu riwayat ru'asa, sebagai riwayat disebut ru'asa'a juhalan, kepala pemimpin yang bodoh. Bodoh dengan maksud tidak mendasari pemerintah mereka berdasarkan syarak. Sebab pemerintah itu kepala umat. Jadi dalam sebagian riwayat disebut ru'usan, kepala-kepala yang bodoh. Maksudnya kepala-kepala manusia yang bodoh. Dijadikan pemimpin, mereka takbir negara tidak berdasarkan syarak. Manusia akan mengambil kepala-kepala yang bodoh. Maka kepala-kepala tersebut ditanya, lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, lalu mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Dia sesat, dia menyesatkan pula orang yang bertanya. Ini apa yang akan berlaku di akhir zaman. Okey, alhamdulillah Allah bagi masih lagi peluang. Kita masih ada lagi para masyayikh kita di Mesir, para ulama-ulama kita. Jadi ambil peluang kan.
dengan keberkatan ilmu mereka, dengan apa yang kita boleh terima sebelum mereka dipanggil pulang. Saya ada seorang guru nama Syekh Muhammad Sultan Al-Hanafi, bukannya makam yang di Kahirah tu. Saya ada seorang guru Syekh Muhammad Sultan Al-Hanafi. Dulu satu ketika dahulu, dalam sekitar 2-3 tahun lepas lah, apa namanya, beliau muda lagi, dalam 40-an gitu lah. Jadi beliau akan setiap hari Khamis malam Jumaat, kalau tak silap, beliau akan baca kitab Muwatta di Masjid Sayyidina Al-Husain antara Maghrib ke Isyak. Jadi tak ramai yang pergi belajar di tempat beliau pun tak ibahkan. Jadi yang antara yang hadir saya, Ustaz Nazrul, lepas tu 2-3 orang, adalah lebih kurang kami dalam 6 orang 7 orang lengkong keliling Syekh Muhammad Sultan. Dia bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah Nu'man. Dan antara mutakhir lepas tu diambil sebagai salah seorang tenaga di Darul Ifta Al-Musriyah, merupakan salah seorang anak murid kepada Fadilatul Syekh Ali Jubair Asmiyah. Jadi kami bacalah. Bila baca hadis, lepas tu beliau urailah hadis Muwatta, dapatlah beberapa hadis. Kemudian takdir Allah Ta'ala, beliau sibuk dan tak dan nak baca dah Muwatta dengan beliau. Satu hari tu, tengah kami baca, dia kata, tengok buku kamu. Sebab saya suka tanya. Sampai saya tanya, Syekh, tak apa ke ni dalam majlis ni, kalau ada benda yang saya tengok Syekh baca tak sama dengan kitab, saya tanya, kenapa tak sama ni kitab saya, boleh ke? Saya kata tak apa tanya. Jadi setiap kali Syekh baca tak sama dengan buku saya, kata Syekh, kenapa buku saya tak sebut itu? Tanya kilah riwayat, kadang-kadang betul ada benda yang saya tak faham, saya tanya. Jadi bila habis satu hari tu, kelas dah habis. Lepas tu Syekh kata, tengok kitab kamu. Saya pun tunjuk kitab saya. Lepas tu Syekh bagi balik. Lepas tu Syekh ambil pen, dia tulis kat belakang. Saya kata, Syekh tulis apa? Dia tulis, nah. Lepas tu saya baca, memang tulisan tu Arab kan. Memang jenuh dikata nak baca, orang faham kan. Orang Arab dia tulis cepat. Jadi setelah saya berusaha membaca, akhirnya saya faham. Maksudnya Syekh Muhammad Sultan tulisnya tu, saya ijazahkan kepada Khairul Nizam bin Husain. Sebab saya tanya, kamu nama apa? Khairul Nizam bin Husain. Saya ijazahkan Khairul Nizam bin Husain semua riwayat saya, semua hadis yang saya riwayatkan dengan sanad bersama sehingga ke Nabi. Dan dengan syarat, dan beliau hendaklah memastikan bacaan hadis itu tepat. Ada hadis itu dalam buku saya. Lepas tu Ustaz Razul pun tulis, Bapak tulis belakang. Okay. Cuma yang saya rasa seronok tu, saya rasa kalau tak silap saya dah menulis kaya, dia ambil bukunya. Kalau tak silap saya Syak Rawi. Berarti Rawi Syak saya lah tu, tak pasti. Daripada Ustaz Razul lah, dia kata dia pula yang buat. Jadi lepas tu saya borak dengan Ustaz Razul, kita ni kena minta dengan Syekh Muhammad Sultan ni, siapa guru beliau dan siapa guru-guru beliau, supaya kita dapat sambung kepada Rasulullah, Nabi Syekh Muhammad Sultan, dan sambung daripada guru beliau sampai ke Nabi. Okey? Dan berdasarkan riwayat hadis. Tapi itulah, kelas pun tak dapat dibuat sebab Syekh Muhammad Sultan sibuk. Kemudian beliau pun dah terlibat dengan iftar di kelas pun. Kadang-kadang saya jumpa, saya tanya Syekh, kita tak nak bersama balik kita. Syekh kata, setakat ni sibuk betul lah. Tapi saya tak terminta-minta siapakah nama guru-guru beliau yang boleh saya sambungkan diri saya dengan ke Rasulullah melalui Syekh Muhammad Sultan. Dan Syekh Muhammad Sultan melalui guru-guru sampai ke Nabi. Silsilah sanadnya. Sehinggalah baru-baru ni akhirnya Allah jemput beliau pula ke rahmatullah. Jadi saya pun kata dengan Rasulullah, ya Allah, meninggal dah Syekh Muhammad Sultan. Beliau meninggal muda sebab masalah sakit buah pinggang, akhirnya meninggal dunia. Dan saya pula tahu lambat. Sebab kebetulan dia masuk di Facebook, saya tak buka hari tu internet. Gambar internet tak ada apa, saya lupa lah. Dah 2-3 hari barulah orang cerita Syekh Muhammad Sultan meninggal. Memang saya tak ada terima, betul kan? Sebab muda lagi apa semua. Dan kali memang meninggal semua. Baik, nampak tak? Meninggalnya seorang ulama habis kita. Jadi saya sampai sekarang tak tahu melalui Syekh Muhammad Sultan ni siapa. Melainkan saya kena rujuk pula lah orang-orang yang rapat dengan beliau, yang tahu siapakah guru yang pernah mengijazahkan ijazah ammah kepada Syekh Muhammad Sultan, sehingga saya dapat sambung saya ke Syekh Muhammad Sultan, ke guru beliau, sambung ke guru-guru sampai ke Nabi. Matinya seorang ulama tu kerugian besar kepada umat Islam sendiri. Jadi sementara mereka masih ada, masa yang Syekh besar kita masih ada, ambil peluang supaya tidak rugi ya. Intai kami sementara nampak. Besok jangan
rindu-rinduan orang lain kita kata. Okey, itulah sedikit benda ya. Yang penting saya teringat kisah-kisah begitu jadi rasa macam sayang semua. Kita dah tak ada peluang lah untuk bertemu dengan beliau. Baik, kita tengok biar datang perawi hadis yang ketujuh, iaitu Sayyidina Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Kalau kita perasan dalam silsilah pertama kita dah baca dah kisah hidup dia ni. Tapi saya sengaja mendatangkan lagi supaya sehingga kisah hidup para sahabat yang kita dah jumpa banyak kali ni, kita baca lagi, kita akan ingat lagi sampai jadi macam kisah hidup kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat karib kita yang kita tahu kisah mereka. Sebab mereka ini adalah orang yang sangat bertanggungjawab, yang telah menghebahkan segala gerak-geri Nabi SAW sampai kita tahu Nabi lebih dari kita tahu apa dia sendiri. Saya sebut ayah saya, abang tak tahu abang dalam tanda sebenarnya cara abang istinja, tapi abang tahu cara Nabi istinja. Maknanya kita kalau betul-betul sepatutnya kita lebih kenal Nabi berbanding dengan kita kenal ayah kita sendiri. Bahkan zaujah kita sendiri pun gambar kita tak sampai hati nak hitai macam mana cara dia istinja dan sebagainya. Tapi para sahabat, mereka riwayatkan benda ni, mereka nyatakan benda ni supaya segala tindak tanduk Nabi itu dapat kita tahu dan kita dapat menjadikan itu sebagai sumber untuk mengetahui hukum hakam. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha keras untuk menyampaikan, menghebahkan hadis Rasulullah kepada generasi seterusnya sampailah kepada kita dengan sanad yang sambung lagi. Subhanallah, kelebihan yang ada pada hari umat Islam. Sayyidina Abdullah bin Amr adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terawal memeluk agama Islam. Ayah beliau yang bernama Sayyidina Amr bin al-As juga merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Amr bin al-As yang buka Mesir daripada cengkaman Byzantine, cengkaman Rom, dan beliau dikebumikan di Masjid Al-Fustat. Okey, dikebumikan di Masjid Fustat hari ini. Fustat itu asal maknanya adalah kemah. Sebab masa Sayyidina Amr bin al-As datang ke Mesir, dia dengan bala tentera dia akhirnya singgah di tempat tu dan dibuat perkemahan tentera. Bila buat kemah begitu, dengan cerita takdir Allah Ta'ala ada merpati bertelur atas kemah Sayyidina Amr bin al-As. Jadi masa nak pergi seterusnya, nak meninggalkan tempat tu, orang pakai buka kemah. Tapi masa nak buka kemah ketua tentera satu itu Sayyidina Amr bin al-As, tengok ada merpati. Jadi Sayyidina Amr kata tak apa, biarkan sampai dia menetas. Ditinggalkanlah kemah tu kerana demi untuk menghargai burung merpati yang sedang mengeram telur. Sampai ada seorang wanita yang namanya Maria Al-Qibtiyah, bukannya hamba Nabi Muhammad tu, awal lain. Dia sampai buat syair ketika merpati mengerami telurnya di atas kemah panglima. Dia ada satu syair dalam bahasa Arab yang menceritakan betapa dia takjub dengan sikap seorang ketua tentera yang boleh bersikap baik sampai kepada merpati. Menyebabkan hati mereka begitu tertarik dengan Sayyidina Amr bin al-As. Dan dikatakan memang Maria Al-Qibtiyah tu memang jatuh cinta kepada Sayyidina Amr bin al-As, tapi dia tak beritahu lah sampai akhirnya dia meninggal. Maria Al-Qibtiyah. Jadi kisah-kisah begini, kemah tu akhirnya tempat itu menjadi masjid. Lepas tu Sayyidina Amr datang di semula tempat tu ketika Mesir selesai dibebaskan, dan sempena Fustat itu, tempat itu dinamakan sebagai Fustat. Sampai hari ini di belah-belah di Magic di Sayyidina akan dekat dengan Fustat. Fustat, kawasan Fustat, yang asal makna Fustat itu adalah kemah. Dan Sayyidina Amr bin al-As dikebumikan di dalam masjid Fustat pada hari ini. Cuma masalah kita tak tahu kat mana. Berlalu zaman sehingga kita tak tahu di mana sebenarnya lokasi kubur Sayyidina Amr bin al-As di dalam masjid tersebut. Jadi yang pastinya memang ada masjid itu. Contoh macam Imam An-Nasai. Imam An-Nasai berdasarkan kitab-kitab sejarah dikebumikan di antara Safa dan Marwah. Di mana? Hari ni memang kita dah Safa Marwah tu dah besar kan. Dulu mungkin maknanya dalam Safa tu kecil. Jadi tengah-tengah tu ada Imam An-Nasai meninggal, dikebumikan di situ. Tapi hari ni tak tahu mana kan. Saya pun tanya Syekh Hussein kata pun saya pun tak tahu. Tapi dalam kitab disebut dikebumikan di antara Safa dan Marwah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu adalah Sayyidina Amr bin al-As, bapa kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As. Sayyidina Abdullah bin Amr memeluk Islam sebelum ayah beliau sendiri memeluk Islam. Beliau merupakan salah seorang fuqaha daripada kalangan para sahabat Nabi SAW.
Saya nyatakan perkara ini sebab apa? Bukan semua sahabat Nabi fuqaha. Bukan semua para sahabat Nabi sampai ke tahap ulama. Di kalangan mereka ada yang tidak ulama, ada yang ulama. Jadi antara para ulama di kalangan para sahabat Nabi adalah Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Antaranya siapa lagi? Sayyidina Abdullah ibni ibn al-As. Antaranya siapa lagi? Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ini contoh-contoh nama para ulama di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid bin Al-Walid bukan para ulama, tapi seorang tentera yang hebat dalam taktik peperangan. Jadi masing-masing mempunyai peranan yang berbeza, tapi semuanya memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada Islam di dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin terkenal sebagai salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menghafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui sendiri oleh Sayyidina Abu Hurairah yang pernah menyatakan bahawa beliau tidak mendapati seorang pun daripada kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menghafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri beliau sendiri. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya cek-cek yang paling banyak apa hari nampaknya saya. Melainkan Sayyidina Abdullah ibni ibn al-As. Jadi Sayyidina Abu Hurairah first dia kata, saya tengok semua para sahabat Nabi ni yang paling banyak apa hadis saya. Melainkan maknanya seakan-akan beliau nak mengatakan saya ni tak dapat nak lawan Sayyidina Abdullah ibni ibn al-As dalam penghafazan hadis. Namun Sayyidina Abu Hurairah mengakui bahawa Sayyidina Abdullah bin sebenarnya lebih banyak menghafaz hadis berbanding dengan hafazan beliau. Ini kerana Sayyidina Abdullah bin menulis hadis yang didengarinya daripada Nabi SAW, sedangkan Sayyidina Abu Hurairah hanya menghafaz terus hadis-hadis yang didengarinya tanpa beliau mencatat hadis tersebut. Sayyidina Abu Hurairah ni dia tidak mencatat hadis. Kalau saya tak silap dia, memang kerana Sayyidina Abu Hurairah tidak pandai menulis. Banyak para sahabat Nabi itu al-ummiyun, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan di kalangan masyarakat yang tidak pandai membaca dan menulis itu seorang Nabi di kalangan mereka sendiri, seorang Rasul di kalangan mereka sendiri. Dan Nabi sendiri pun tidak pandai membaca dan menulis. Cuma di atas dasar hikmah yang tinggi untuk menunjukkan bahawa Al-Quran ini bukan datang daripada diri Nabi sendiri. Tapi para sahabat Nabi yang lain memang banyaknya tidak pandai membaca dan juga menulis. Antaranya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau saya tak silap ni memang Sayyidina Abu Hurairah tidak pandai membaca dan menulis. Jadi bila dengar hadis hafaz, dengar hadis hafaz, dengar hadis hafaz. Sayyidina Abdullah ibni Amla dengar hadis hafaz tulis. Dengar hadis hafaz tulis. Jadi banyak lebih lagi daripada Sayyidina Abu Hurairah sendiri. Sayyidina Abdullah bin lebih banyak berbanding dengan Sayyidina Abu Hurairah daripada sudut hafazan hadis. Pun begitu para hadirin, para ulama sebenarnya ada kalau kita tengok di nota kaki kita, para ulama setelah pada melihat realiti dalam kitab-kitab hadis, mereka mendapati sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah sebenarnya lebih banyak yang ada dalam kitab-kitab hadis berbanding dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn ibn al-As. Jadi sebenarnya macam mana kes dia? Sayyidina Abu Hurairah kata, zahir ucapan beliau menunjukkan bahawa hafazan hadis Sayyidina Abdullah ibn ibn al-As lebih banyak berbanding dengan Sayyidina Abu Hurairah. Tapi bila kita cek dalam kitab hadis, kita dapati hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang nama asalnya Abdul Rahman bin Sakhr. Jadi macam mana? Adakah berlaku percanggahan di antara ucapan Sayyidina Abu Hurairah dengan realiti? Jadi saya nyatakan di nota kaki nombor 65 tu, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyatakan beberapa jawapan terhadap persoalan di atas. Antaranya ialah, tengok ada 3 jawapan para ulama di dalam menggabung jalinkan di antara ucapan Sayyidina Abu Hurairah dengan realiti. Berkemungkinan maksud melainkan dalam kenyataan Sayyidina Abu Hurairah di atas bukanlah untuk menyatakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh beliau lebih sedikit berbanding dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Sebaliknya maksud melainkan dalam kalam beliau adalah tetapi. Maka maksud kalam Sayyidina Abu Hurairah adalah seperti ini: tidak ada seorang pun daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hadis lebih banyak daripada saya.
Akan tetapi apa yang ada pada Sayyidina Abdullah bin Amr, iaitu menulis hadis, tidak ada pada saya. Ini kerana beliau menulis hadis Rasulullah SAW dan saya pula tidak menulis. Jadi sebagian ulama kata, maksud Sayyidina Abu Hurairah kata melainkan, saya tengok semua orang hafal hadis, saya yang paling banyak menghafal hadis, melainkan Abdullah ibni Amr bin As. Jadi ada para ulama kata maksud melainkan dalam ucapan Sayyidina Abu Hurairah ini bukan dari sudut yang paling banyak menghafal hadis, tapi ingin menunjukkan satu kes lain, iaitu catatan hadis. Walaupun saya banyak menghafal hadis, cuma satu benda yang saya tak dapat nak buat macam Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, iaitu beliau catat hadis, saya pula tak catat hadis. Jadi ini jawapan yang pertama, kemungkinan yang pertama. Jadi berdasarkan jawapan yang pertama ni, yang paling banyak menghafal hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah. Cuma Sayyidina Abu Hurairah ada maknanya beliau ada kekurangan ni maksudnya dari sudut penulisan, iaitu Sayyidina Abdullah bin Amr menulis hadis, sedangkan Sayyidina Abu Hurairah tidak menulis hadis. Pun begitu, hebat juga sebenarnya. Kalau kita jadi udahlah tidak menulis kan, memang habis. Tapi hebat Sayyidina Abu Hurairah, hasil doa Nabi SAW, beliau walaupun tidak menulis, hanya dengan dengar je menghafaz terus, dan akhirnya meriwayatkan hadis yang banyak betul pada kitab-kitab hadis sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Sikit sekejap an Abi Hurairah, sekejap an Abi Hurairah radhiyallahu taala. Baik, kita tengok kemungkinan jawapan yang kedua. Sayyidina Abdullah bin Amr lebih banyak menjadikan kehidupan hariannya dengan beribadah berbanding dengan mengajar. Ini menyebabkan hadis yang diajarkan oleh beliau kepada golongan tabi'in adalah kurang. Jadi ada jawapan yang kedua. Hakikatnya yang paling banyak menghafaz hadis adalah Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tapi oleh kerana Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As ni tidak banyak mengajar, banyak hidup beribadah, menyebabkan walaupun beliau hafal sebanyak hadis, tapi dia tak mengajar, tak banyaklah orang meriwayatkan hadis daripada beliau. Berbanding dengan Sayyidina Abu Hurairah, beliau walaupun kurang penghafazan hadis berbanding dengan Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, tapi beliau mengajar walaupun mengaji. Jadi banyaklah hadis yang disandarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Jadi ini jawapan yang kedua, kemungkinan yang kedua, sebab nak meraihkan di antara percanggahan ucapan Sayyidina Abu Hurairah dengan realiti. Baik, yang ketiga, Sayyidina Abdullah bin Amr semasa era perluasan Empayar Islam banyak tinggal di Mesir dan Taif. Ketika itu, para penuntut ilmu tidaklah menuju kedua tempat ini. Sebaliknya mereka akan ke Al-Madinah Al-Munawwarah demi untuk menimba ilmu. Sayyidina Abu Hurairah pula hanya tinggal di Al-Madinah sehinggalah beliau wafat. Maka atas dasar inilah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah adalah lebih banyak berbanding dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi ada tiga kemungkinan jawapan para ulama. Mana satu? Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Tapi ada tiga kemungkinan jawapan yang ingin menggabungkan di antara kenyataan Sayyidina Abu Hurairah dengan realiti yang berlaku dalam kitab-kitab hadis. Okay, kita balik ke ucapan asal. Sayyidina Abdullah bin Amr pernah ditegur oleh Rasulullah SAW apabila beliau berpuasa sunat setiap hari dan tidak tidur pada waktu malam kerana berqiyamul lail. Kena tegur sebab puasa setiap hari. Itu pula, awak tak nak puasa ke? Itu kita lah, kelebihan kita. Malam tak nak tidur, kiam je. Siapa yang adu kes ni kepada Rasulullah? Bapa beliau sendiri. Kalau kita baca dalam Sunan Nasa'i contohnya, kami lalu hadis tu, kes dia Sayyidina Abdullah bin Amr kahwin. Lepas tu bapanya Sayyidina Abdullah tu, Sayyidina Amr bin As, pergi jumpa Zaujah, okey, menantu lah. Macam mana, okey? Macam mana anak saya, okey? Kata isterinya, anak menantu yang tadi, memang Sayyidina Abdullah bin Amr seorang suami yang baik. Cuma dia malam dia qiyamul lail lah. Dia memang qiyamul lail. Pagi puasa je. Pagi puasa, malam penuh qiyamul lail. Kan itulah. Okey? Jadi perkara yang membatalkan puasa itu tak berlaku lah. Malam qiyamul lail, pagi puasa. Jadi itulah. Jadi ayah dia faham, kau macam tu macam mana kahwin tapi tak ada hubungan suami isteri.
baik-baik, tak marah, tak pukul, cakap baik. Tapi dia contoh, saya puasa lagi. Okay, tak apa. Malam ni saya nak qiyamul lail. Dia boleh isyak sampai ke subuh. Besok puasa pula. Jadi diadukan dengan Rasulullah SAW panggil. So kata jangan puasa setiap hari. Tapi nak puasa macam mana? Nabi kata puasa dah 3 hari sebulan. 3 hari dalam sebulan. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya rasa saya kuat lagi. Sikit sangat tu. Boleh up lagi tak? Tengok fastabiqul khairat. Kalau kita alhamdulillah pada dah 3 hari tu dah sempat. Sayyidina Abdullah bin Umar kata saya rasa sikit sangat tu. Pada tambah sikit. Sebab kata kalau itu puasa Senin Khamis setiap minggu. Nak minta tambah sampai Nabi kata apa? Ginilah. Puasa kamu eloknya puasa Nabi Daud AS. Hari ni puasa, besok tak puasa. Pada puasa balik, tak puasa. Maknanya dalam masa setahun tu, setahun puasa, setengah tahun tak puasa. Hari ni puasa, besok tak puasa. Lepas tu puasa balik hari ketiga, hari keempat tak puasa. Nabi kata sekarang buat gitu. Sayyidina Abdullah bin Amr, dia pegang sungguh. Akhirnya bila dia dah tua, dia tak larat. Dia kata alangkah baiknya kalau aku terima yang Nabi sebut dulu tu, 3 hari sebulan. Banyak sangat ni dah tua tak larat sampai ya. Jadi Nabi pernah menegur tindakan Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As atas tindakan beliau yang berpuasa setiap hari itu. Para sahabat yang dirahmati Allah SWT, saya ada tulis sikit satu perbahasan kenaan dengan apa yang mana disebutkan oleh Syekh Yusri bin Rushdi bin As-Said bin Jabal Al-Hasani berkenaan dengan isu solat berpuasa setiap hari. Berpuasa setiap hari. Sebab kalau kita tengok dalam hadis yang kita jumpa dalam riwayat tadi, menyatakan bahawa Sayyidina Abdullah bin Amr ditegur Nabi bila dia puasa setiap hari. Dalam masa yang sama, ada para sahabat Nabi yang berpuasa setiap hari dan Nabi tak marah. Saya terlupa nak nyatakan nama sahabat Nabi. Dia seorang tu dia bekerja sebagai kalau kita pada hari ni macam orang yang bawa travel lah. Zaman dulu kalau nak pergi mana tak ada tengko, tak ada ni, jadi unta ataupun kuda. Jadi dia ni siapa-siapa nak musafir setiap hari dia akan bawa daripada Madinah pergi tempat orang tu. Dia balik ke Madinah dia ambil setiap hari begitu. Dan dia cakap kepada Nabi, saya ni macam kuat ya Rasulullah. Boleh tak puasa setiap hari? Dia kata puasa. Dia diizinkan oleh Nabi berpuasa setiap hari. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha juga berpuasa setiap hari selepas kewafatan Rasulullah. Masa hayat Nabi, Sayyidatuna Aisyah tak puasa setiap hari sebab beliau isteri kepada Rasulullah kan. Jadi seorang isteri kalau nak puasa sunat kena minta izin suami dulu. Baik, tapi selepas kewafatan Nabi memang tidak akan berlaku perkahwinan. Pun begitu saya pernah baca pokok Syiah dia kata Sayyidatuna Aisyah pernah berzina lepas kewafatan Nabi. Wallahi azubillah min zalik. Dia maki Sayyidatuna Aisyah sampai tahap tu Dia kata Sayyidatuna Aisyah pernah kahwin dengan lelaki lain selepas Rasulullah. Sedangkan isteri-isteri Nabi ini diharamkan sama sekali untuk berkahwin selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW demi untuk meraihkan perasaan mereka sendiri sebenarnya. Sebab mereka sama sekali tidak akan menjumpai mana-mana suami yang mampu sebaik standing dengan Rasulullah. Kalau kahwin pun tension, mereka tak kahwin. Jadi rahmat Allah kata para isteri Nabi, mereka tidak berkahwin selepas kewafatan Rasulullah SAW. Jadi dalam kes ni Sayyidatuna Aisyah antara orang yang berpuasa setiap hari selepas kewafatan Nabi. Jadi kalau kita cek di antara kisah ni sebenarnya apa yang berlaku? Dalam kisah Sayyidina Abdullah bin Amr, Nabi tak bagi. Tapi dalam kisah sahabat Nabi yang saya lupa nama tadi, yang bermusafir setiap hari dan dia nak berpuasa setiap hari, dan Nabi izinkan. Dan antara yang puasa setiap hari juga, kalau saya tak silap, yang disebut oleh guru saya dan guru kita semua, Syekh Yusri, ada Sayyidina Umar berpuasa setiap hari. Ini memang kita mimpi lah. Saya rasa memang mimpi kita lah ni, nak puasa setiap hari ni kan. Mimpi lah kan. InsyaAllah lah tu mimpi. Dalam mimpi puasa kan. Okey, jadi kalau dilihat antara dua kes ni, apa sebenarnya yang berlaku? Nabi sekali pagi, sekali tak bagi. Jadi antara yang disebut oleh guru kita semua, Fadilatul Syekh Yusri, Nabi SAW tidak membenarkan Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As berpuasa setiap hari. Kenapa? Kerana dengan ilmunya Rasulullah melalui pancaran daripada Allah SWT, Nabi mengetahui akhir hayat Sayyidina Abdullah bin Amr, beliau tidak akan mampu puasa setiap hari. Jadi mana lagi baik
Ibadat yang sedikit berterusan itu ibadat yang banyak pada satu waktu, dan ahli itu tak mampu nak buat dah. Al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Ibadat yang sedikit tapi berterusan itu lebih baik disukai oleh Allah berbanding dengan ibadat yang banyak satu ketika, lepas tu terus seminggu qiyamul lail tiap hari. Lepas tu lepas minggu tu sampai mati tak qiyamul lail dah. Padahal kita seminggu dulu. Okey. Jadi yang disukai oleh Allah adalah ibadat yang sedikit tapi berterusan. Jadi dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah mengetahui bahawa Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As ini pada hayat masa mudanya mampu, tapi dah tua-tua ni takkan mampu. Akhirnya Nabi memberikan keringanan supaya ibadat tu berterusan. Jadi Nabi kata puasa 3 hari pun adalah. Padahal Sayyidina Abdullah bin Amr tu peringkat awal tu puasa setiap hari. Okey, dengan ilmu Nabi SAW. Adapun para sahabat Nabi yang lain tadi, yang tanya Nabi tadi, yang dia travel tu, Nabi tahu dia ni memang sampai mati dia akan mampu buat, dan memang berlaku sampai meninggal dia memang puasa setiap hari, dan dia tak rasa sebarang masyarakah. Kekuatan yang Allah beri kepada dia, jadi menyebabkan Nabi izinkan dia, kerana dia buat ibadat setiap hari, puasa setiap hari sekalipun, sampai ke mati dia mampu buat. Maka ibadat yang banyak yang berterusan pun baik juga. Antara sikit yang berterusan dengan banyak yang berterusan lebih baik banyak yang berterusan. Tapi sikit yang berterusan dengan banyak satu peringkat saja, lepas tu terus tak buat dah, maka sikit yang berterusan itu lagi baik. Jadi kerana itulah Nabi memberikan kebenaran kepada sahabat Nabi yang travel tadi untuk berpuasa setiap hari. Dan kerana itulah dalam kitab-kitab fiqh disebutkan berpuasa setiap hari ni, ataupun dengan istilah ni disebut saumudah. Saumudah ni puasa selama-lama ni, setiap hari puasa, melainkan pada hari-hari yang diharamkan puasa lah. Hukum dia macam mana? Kalau kita tak mampu buat, jangan buat, keruh. Tapi kalau kita mampu buat, tak ada masalah. Al-Imam An-Nawawi di antara orang yang berpuasa setiap hari. Imam An-Nawawi kahwin pun tidak, puasa setiap hari. Itu di antara apa yang berlaku pada ulama kita, antara Imam Nawawi yang berpuasa setiap hari. Jadi para hadirin rahmati Allah, Nabi tegur Sayyidina Abdullah bin Amr ni bukan kerana tak boleh puasa setiap hari, tapi kerana Sayyidina Abdullah bin Amr akhir hayat dia nanti tidak akan mampu puasa setiap hari. Dan ini diakui dalam sejarah. Apabila beliau kata, alamak, puasa bukan 3 hari, satu hari puasa, satu hari tak puasa. Nabi kata puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud AS. Hari ini puasa, besok tak puasa. Terbaik itu kata Fadlatul Syekh Husri, iaitu bagi orang yang mampu. Tapi Nabi SAW sendiri puasa lagi banyak daripada puasa Nabi Daud. Kalau kita pasang lah, tengok Nabi tak puasa, hari ini puasa, besok tak puasa. Maknanya dalam masa sebulan tu 15 hari puasa, 15 hari tak puasa. Kita tengok Nabi puasa berapa lama. Nabi puasa 3 hari bulan Islam yang mula puasa, 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Lepas tu tengah-tengah 13, 14, 15. Yang berapa? 6. Lepas tu akhir bulan 27, 28, 29. Ini 27, 28, 29 sambung pula dengan bulan 1, 2, 3. Okey. Jadi berdasarkan 3 ni, 3, 6 dan 9. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. 2, 4 dan 8. Jadi Nabi puasa sebenarnya lebih daripada 15 hari, dekat-dekat 17 hari. Itu kalau hari itu tak tembung lah. Jadi sebenarnya puasa yang Nabi buat lagi banyak daripada puasa Nabi Daud AS. Tapi Nabi kata puasa yang terbaik. Kenapa tak banyak orang mampu puasa macam Nabi puasa? Okey, itu antara benda yang menarik yang saya dengar sendiri daripada mulut Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi Ibn Said Ibn Jab Al-Hasani. Okay, Sayyidina Abdullah bin Amr pernah ditegur oleh Rasulullah SAW bila beliau berpuasa sunat setiap hari dan tidak tidur pada waktu malam kerana berqiyamul lail. Puasa ni kalau saya ingatlah dulu saya pernah ada satu kes ada seorang pelajar kita, dia nak kahwin. Dia memang tahap wajib kahwin lah. Dia tak boleh duduk seorang-seorang, dia akan tengok benda-benda yang tak sepatutnya. Dia dah tak mampu sampai tahap manusia kami tu. Dia bukannya apa ni awak tak warak. Dia bukan masalah warak tak warak. Kalau dah lapar, contoh kita lapar, sabar lagi. Saya lapar ni tu kan. Dia tak boleh apa lah. Saya nak makan, you know. Saya mati. Dah sabar lagi. Belum lagi masa. Naya, kawan tu dah menongi-nongi kan sebab lapar. Jadi perasaan nak kahwin juga begitu. Jadi dia cakap banyak kali dengan ayah dia. Ayah kata, apa ni katai, okay? Ayah kata dia kata. Dia kata, abah saya kahwin ni kau tidak wajib kan ni, kata. Saat tahap wajib kan nak kahwin. Ayah dia kata, awak sabarlah, okay? Jadi dia mengadu ke saya, apa yang saya kena buat ustaz?
saya nak kahwin, keluarga tak nak bagi. Saya pula sampai buat maksiat, saya nak buat benda. Saya pun pening. Saya pun tanya ke Syekh Husni. Syekh Husni kata, mula-mula sikit Syekh Husni kata, kenapa ayah dia tak boleh kahwin? Berdosa bagi seorang ayah kalau anak sudah sampai ke tahap wajib tak nak kahwin, tak juga pergi kahwin. Jadi kalau kita dah jadi ayah, jangan buat begitu. Bila anak kata abah nak kahwin, tu kena check tu. Takut anak tu dah sampai wajib kahwin. Daripada dia buat maksiat, dia kahwin. Kahwin tu benda yang baik. Dapat cucu awal okey apa kan? Tapi Syekh kata berdosa seorang ayah tak nak bagi anak kahwin, sedangkan anak dah nak kahwin. Jadi Syekh kata ginilah, suruh kawan kamu tu sekurang-kurangnya dalam masa sebulan dia kena puasa sunat 3 hari. Sekurang-kurang. Buat dia tak boleh. Sekurang-kurangnya sebulan 3 hari dia puasa. InsyaAllah dia akan kurang dia punya perasaan tu. Sampailah ayah diizinkan dia kahwin. Lepas tu Syekh kata dia kena banyak bersahabat dengan orang-orang soleh. Dan nanti lagi Syekh apa? Banyakkan berzikir dan juga salat Nabi. Banyak doa biar Allah Ta'ala mudahkan usaha kahwinan. Jadi itu antara benda nasihat yang saya ingat bila sebut pasal isu berpuasa sunat ni, banyak kelebihan dia. Dan Nabi pun sebut, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alayhi bis shaum wa fi riwayah bis siyam fa innahu lahu wija'. Wahai pemuda, siapa yang mampu kahwin, kahwin. Sebab dia kahwin ni, dia merendahkan pandangan. Kita dah tak menggatal lah. Sama je, sahaja aku bawa lagi, contoh lagi lawa. Dan menjaga kehormatan. Siapa pula tak mampu? Macam apa? Dia adalah berpuasa. Puasa itu akan menjadi pendinding di antara dia, sehingga dia tak akan nak buat maksiat. Jadi antara yang dari isu puasa ni, kalau sebut pasal puasa, ingatlah Sayyidina Abdullah Ibn Al-Am Ibn Al-As yang pernah ditegur oleh Nabi kerana puasa setiap hari. Rasulullah SAW meminta agar beliau turun tidur dan tidak berpuasa dalam beberapa hari demi untuk menjaga kesihatan. Yang mana kisah dia akhirnya Nabi kata ginilah, hari ni puasa, besok buka. Puasa Nabi Daud AS. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As meninggal dunia di Taif pada tahun 65 Hijriah atau 68 atau 69 Hijriah. Ahli sejarah berbeza pandangan terhadap tahun kematian Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Dikatakan beliau meninggal dunia di Mesir. Ada juga yang kata beliau meninggal di Mesir, dan ada yang kata memang di Mesir itu dikebumikan di makam sahabat Nabi namanya Al-Miqdad dekat kawasan Dablah Muqattam tu. Dan ada juga yang kata dalam dikebumikan bersama dengan ayah di sini, iaitu dalam masjid Fustat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita lihat keterangan hadis. Hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan ilmu dengan cara semua para ulama lupa dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Sebaliknya Allah akan mencabut dan menghilangkan ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hari ini ilmu itu disimpan dengan cara hafazan dan juga dengan cara tulisan. Maka ilmu itu akan dihilangkan pada dada para ulama itu dengan cara kematian para ulama. Dalam tulisan macam mana? Al-Quran satu hari nanti, bagaimana disebut oleh Fadilatul Syekh Husni, orang buka Al-Quran jadi kertas kosong. Al-Quran pun akan diangkat satu hari nanti. Betul dulu macam kes, Quran saya tak ada Ustaz, dia punya ni. Sudah kiamat dah dekat. Mungkinlah kot, mungkin cetakan tu mungkin gambarnya. Tapi akhir zaman nanti memang begitu. Orang buka Quran, orang tak buka Quran, buka dah tak ada. Dah tak ada dah. Ayat Al-Quran tu sudah diangkat, jadi kertas kosong. Al-Quran musam satu hari nanti akan jadi kertas kosong. Jadi benda-benda ni memang berlaku di akhir zaman nanti. Akhirnya yang tinggal hanyalah orang-orang yang jahil dalam hal ehwal agama Islam. Maka ketika itu manusia akan melantik pemimpin mereka daripada kalangan orang-orang yang jahil, sehingga akhirnya para pemimpin yang jahil ini memberikan fatwa dan pendirian yang tidak disuluhi dengan cahaya ilmu. Akhirnya para pemimpin tersebut sesat daripada kebenaran, bahkan mereka turut menyesatkan rakyat mereka. Sebab tu para hadirin rahmati Allah SWT, dalam hadis ni secara kasarnya penting para ulama ni. Mereka ni satu manusia dipilih Tuhan, yang mana di dada mereka tu tersimpan ilmu. Selagi boleh kita korek-korek lah. Selagi boleh kita korek-korek. Bila mereka dah wafat, meninggal dunia, kita akan kehilangan.
Kalau mereka tinggalkan tulisan, mungkin kita baca. Kalau tak ada tulisan, lagi sedih. Macam Syekh Husri antara orang yang tak banyak menulis. Saya pernah tanya kepada Syekh Husri, boleh tak kalau Syekh tolong tulis semua hadis-hadis musalsal yang Syekh pernah ambil daripada guru-guru Syekh sendiri. Syekh kata apa? Nak kena tunggu selesai pembedahan tu. Syekh sini doktor dah, jadi nak kena operation sana, operation sini, jadi tak sempat. Jadi tak banyak tulisan yang dihasilkan. Baik ucapan, penerangan tu yang kita rasa sangat manfaat. Sebab kalau Allah ambil Syekh akan hilang banyak daripada ilmu yang ada pada dada beliau. Jadi begitulah juga dengan para ulama yang lain. Sementara mereka ada, kena ambil kesempatan. Yang kedua adalah hadis ni juga kita dapat pengenalan kasar ya. Pemimpin ni, taklifan yang Allah Ta'ala letak ke atas dia adalah membawa kerajaan itu berdasarkan syariat. Jadi para ulama dalam sebuah kepimpinan, sama ada mereka tu menjadi kepimpinan atau mereka menjadi pakar rujuk dalam pemerintahan. Contoh macam zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dah ulama dah, tapi di antara menteri ataupun menteri yang besar dalam kerajaan Islam ketika itu adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu taala anhu ardah. Sampai Sayyidina Umar menyebut, kalaulah tidak kerana Ali dah halaka Umar. Laula Ali halaka Umar. Kalau tiada kerana Sayyidina Ali, hancur Sayyidina Umar. Pun Sayyidina Umar hebat dah, tapi masih lagi minta pandangan para sahabat di kalangan para ulama. Sayyidina Umar tu sih ulama besar dah, tapi maknanya dalam pemerintahan Islam mesti membawa syarak. Akhir zaman nanti akan berlaku, para ulama semua dah pakat dimatikan Tuhan. Akhirnya para pemerintah membawa ataupun menjalankan urusan kerajaan bukan lagi dengan cara berdasarkan syarak. Pada hari ini ada juga orang menafsirkan, walaupun ulama itu masih ada tapi dibisukan, umpama mereka ikut turut dimatikan. Gam kaunya. Jadi umpama ulama juga telah dimatikan secara majazinya, walaupun jasad mereka ada tapi mereka tak ada lagi pandangan. Macam mereka tu mayat yang masih hidup. Kita lihat pengajaran hadis ni. Bicara Rasulullah SAW ini menggalakkan kita selaku umat Islam untuk mengambil peluang dalam menuntut ilmu daripada para ulama. Kewujudan para ulama di hadapan mata kita sepatutnya diambil sebagai satu peluang keemasan dalam meraih dan menadah ilmu sebelum mereka dipanggil pulang oleh Allah Ta'ala. Para ulama yang ikhlas dalam menegakkan Islam semestinya didekati dan ditauladani, bukannya diperangi dan dimusuhi. Adik-adik Medi, para ulama agama di mana? Di kuliah semua. Bukan ulama ni mesti dalam bidang agama saja. Apa saja bidang yang bermanfaat dalam ilmu Islam, kepada umat Islam, mereka juga mengambil tugas ini. Jadi guru-guru kita di peringkat universiti, doktor-doktor kita itu juga adalah di antara suri tauladan kita. Ambillah ilmu yang ada pada mereka sebelum mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi pengalaman, merapati mereka. Sebab dalam kita dah lorong kita dalam perubatan contoh, maka ambillah sebanyak ilmu yang ada, pengalaman yang ada pada doktor-doktor perubatan. Kerana itu juga merupakan salah satu ilmu. Yang mamin dalam menuntut ilmu ni, tak kira ilmu agama atau tidak, kalau kita mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu, baik ilmu yang kita pelajari itu ilmu perubatan sekalipun, maka kita dianggap sebagai orang yang mati dalam mati syahid. Orang yang mati syahid kerana mati dalam keadaan menuntut ilmu. Yang kalau kita meninggal di sini banyak tu, mati syahid kerana kita belajar. Kemudian kita meninggal di bukan tempat asal kita. Alhamdulillah, kalau meninggal insiden pula, meninggal syahid kerana dilanggar. Lemas, itu semua main kalau kira-kiranya banyak umat Islam ni mati syahid. Sakit dalam badan, ada something leukemia ke apa ke. Jadi itu semua dianggap orang yang mati syahid kerana penyakit al-mabtul, penyakit yang ada pada jasad ya, pada dalam badan yang tidak zahir pada luaran. Jadi pelajar-pelajar perubatan juga ambil peluang mendapati doktor-doktor masyayikh perubatan koma di kuliah, masyayikh perubatan koma di kuliah. Janganlah just muqarrar je. Mendapati buat baik, sebab keberkatan ilmu itu ada pada doa guru-guru kita. Ulama-ulama perubatan doktor kadang-kadang boleh tahan Di samping mereka doktor perubatan, mereka dididik di Mesir, mereka juga kadang-kadang hebat dari segi ilmu Islam yang lain. Yang kedua para hadirin, hadis ini menuntut kita agar menjaga ilmu yang dipelajari. Penjagaan ilmu berlaku dengan cara mengulang kaji, beramal dengan ilmu yang diterima dan bertakwa kepada Allah. Sebab tu kalau orang yang belajar tak betul, kalau dia just dengar lepas tu tak ulang kaji balik. Alhamdulillah kita ada suasana peperiksaan. Ada kawan saya di Tontolo, Ustaz Tarmizi nama dia.
Tarmizi bin Ismail. Dia kata bagus juga ada exam. Kalau tak ada exam mesti kita tak baca buku. Dia punya pandangan lah. Kalau tak ada exam tak baca buku dah tak. Tapi bila ada exam tu pasal baca buku sebab nak ambil biasa. Okay? Ulama dulu tak ada exam tapi tetap mengulang kaji. Jadi sebenarnya ilmu itu akan hidup dengan kita menimba, kita bertalaki di kuliah contoh dengan doktor-doktor kita, dengan para masyayikh kita, baik masyayikh perubatan, baik masyayikh ilmu Islam. Kemudian kita ulang kaji. Itu adalah penjagaan ilmu. Dalam hadis tadi, Allah akan menghilangkan ilmu daripada dada para ulama. Jadi maknanya selagi tidak dihilangkan, harus kita jaga keilmuan tersebut dengan cara mengulang kaji, beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Lagi senang kan? Bila kita belajar, kita amal. Contoh, dalam hadis Nabi ada satu doa yang disebut kalau minum susu. Kita dah jarang minum susu dah. Saya lah mungkin kan. Kalau di Malaysia dulu ada juga orang jual susu kambing. Di sini memang tak ada. Cakap dengan orang mesti bilang, ada ke orang minum susu kambing? Tak ada. Tak pernah minum orang minum susu kambing kat Malaysia kita orang minum. Dia kata sinilah, labangna bas baqarah wal gamus kata. Sama ada baqarah tu gamus. Lembu ataupun kerbau kan, kerbau. Jadi dalam hadis disebut antara doa bila minum susu. Nabi sebut audah. Dia minum susu pun ingat doa dia. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Antara doa minum susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Masa kami lalu hadis tu, Syekh Husni pun terang, Nabi bila minum susu, Nabi akan baca doa ni, Allahumma barik lana fihi. Senang tu kan? Wa zidna minhu. Ya Allah, berkatilah kami pada susu ini. Barik lana fihi ay fi hadzal laban. Wa zidna minhu. Dan ya Allah tambah lagi, nak lagi susu. Bukan sekali ini saja. Lepas tu Syekh Husni masa terangkan hadis ni, dia kata maksud nak lagi tu wazidna minhu, maksudnya di syurga nanti. Ya Allah, kami dah rasa susu syurga, susu dunia, kami nak rasa pula susu syurga. Sebab di syurga nanti ada satu sungai susu. Jadi doa tu kalau kita tak amal kan, ataupun dah lama tak minum susu, payah tu, tak teringat juga. Jadi antara penjagaan ilmu bila kita dapat, kita amal. Adik-adik yang belajar perubatan, cuba amal. Saya tak tolong saya cara korang amal perubatan tu dalam keadaan masih lagi belajar. Tapi kalau dalam kita belajar hadis ke apa ke, kita boleh amalkan. Dan dalam masa yang sama, saya cerita nyatakan sini, dan bertakwa kepada Allah. Ilmu ni bukan hanya dijaga dengan kita. Hakikat yang menjaga ilmu tu adalah Allah. Jadi sebenarnya kita hanya berusaha untuk menjaga ilmu yang kita pelajari, tapi yang akan menjaga betul-betulnya adalah Allah SWT. Jadi kalaulah kita bukan orang yang bertakwa kepada Allah, macam mana Allah akan menjaga ilmu kita? Ada juga orang yang makin dia jahat, makin dia berilmu tak? Contoh lah, study pick up. Kita tu tahu semayang tinggal tu, tu baru satu solat tinggal. Dah pick up tu kalau tak semayang langsung lagi pick up. Kamu semayang tengok, bodoh juga. Ada setengah orang gitu dia bangga dengan dia punya dosa. Bahkan dia semakin dia buat maksiat, dia tengok Tuhan makin macam makin power ke dia lah. Itu ilmu tauhid dia panggil al-istidraj. Istidraj. Allah bagi nikmat kepada dia dalam keadaan dia still buat dosa. Makin dia buat dosa, makin banyak buat nikmat. Tapi hakikatnya seakan-akan Allah nak kata, okey, kamu nak buat dosa sangat, ambil semua nikmat, lepas ni aku nak bagi terus ke kamu. Aku nak azab kamu terus, sebab aku nak habiskan semua nikmat yang sepatutnya kamu dapat. Lepas ni aku akan azab kamu dengan azab dia. Patutnya orang tu dia kena risau. Bila dia makin buat maksiat, makin dapat nikmat, dia kena nangis. Patutnya bila mukmin ni, kalau Allah sayang ke dia, makin dia buat maksiat, makin Tuhan susah ke dia, supaya dia mikir apa salah. Sebab Allah tak nak kita buat maksiat. Jadi bila kita buat maksiat, lepas tu bila kita tiba-tiba jadi susah gitu, tu patutnya kita syukur Allah dah tarik kita. Tapi makin kita buat maksiat, makin kita rasa selamat, makin Tuhan bagi nikmat macam-macam, memang akan Tuhan dah benci betul. Ya Bismillah. Jadi siapa yang istidraj, makin buat maksiat, makin dapat nikmat, dia patutnya menangis, bukan dia pergi orang yang pula. Tu bawa satu semayang tinggal, tu bawa solat tinggal. Kalau maksiat lagi tambah, lagi banyak lagi. Dendrot dan dendrot dia makin tambah kalau dia buat maksiat. Hati-hati tu Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada guru beliau yang bernama Waqi' tentang lemahnya hafazan beliau. Siapa pernah pergi makan Imam Waqi'? Betul pergi tak? Dekat dengan makan Imam Syafi'i. On the way ke makan Imam Syafi'i ada satu Waqi'.
Imam Waqi' ni antara guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada guru beliau yang bernama Waqi'. Sahabat, betul kan? Bukan Q K. Saya tertulis maksudnya ni. Bukan Waqi', Waqi'. K bukan K. Saya tulis ni W-A-Q silap tukar Q tu K. Sebab dalam masalah dia bukan Waqi'. Kaf, bukan Qaf. Ya. Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada guru beliau yang bernama Waqi' tentang lemahnya hafazan beliau. Aduan tersebut dijawab oleh sang guru yang meminta agar Imam Asy-Syafi'i meninggalkan maksiat yang mengundang murka Allah Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yubda bi'asi. Yang bermaksud, aku mengadu kepada guruku Waqi' akan lemahnya hafalanku, maka dia menunjukkan kepadaku jalan, iaitu aku hendaklah meninggalkan maksiat. Dia menyatakan kepadaku bahawa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Saya selalu sebut, ilmu ni bukan maklumat. Ilmu itu cahaya. Maksudnya, ilmu ni apa saja maklumat yang menyebabkan kita berubah jadi orang baik. Itu adalah ilmu. Bila kita belajar perubatan contoh, kita makin semangat nak mengubati orang supaya orang tu lebih sihat dan dapat ibadat dengan baik, itu dipanggil ilmu. Tapi sekadar pengetahuan yang langsung tidak mengubah orang yang memiliki pengetahuan sebut ke arah kebaikan, itu hakikatnya hanya knowledge, hanya sebagai pengetahuan, sebagai fakta yang dihafal, tapi dia bukan dianggap sebagai ilmu. Ilmu Allah ni cahaya, dan cahaya Allah tidak akan disuluhi kepada orang yang melakukan maksiat. Baik, saya rasa mungkin kita berhenti setakat ini dahulu. Ya, kita berhenti setakat ini dahulu dan kita buka soal jawab kalau ada. Kalau ada rezeki, kita sambung-sambung pada hari-hari yang lain. Boleh saya berhenti sampai sekitar 5.30 ke tu, sebab Maghrib sekarang ni lambat, asar panjang kan, waktu panjang. Jadi kalau saya gasak terus sampai ke Maghrib, kawan-kawan mungkin nak exam, nak study apa semua. Jadi pada setakat tu lah, kita rasa kita berhenti setakat ini dahulu. Manakah waktu sekarang 14 exam. Jadi insyaAllah rezeki kita akan sambung pada pengajaran yang Sallallahu alaihi wasallam.